Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Cikgu Nurul daripada Kolej Komuniti Betong. Pada hari ini saya akan mengajar kursus kek belacan lumut cheese yang akan diadakan bersama dengan beberapa orang peserta yang datang daripada beberapa bahagian, bukan sahaja daripada Sarawak tapi daripada Semenanjung dan juga Sabah. Saya alu-alukan kepada semua untuk membuat kek ni bersama-sama dengan saya pada hari ini. Okey, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan kek belacan lumut cheese ni. Untuk sesi pertama ni, saya akan ajar untuk membuat kek belacan terlebih dahulu. Jadi saya akan kenalkan bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam adunan kek belacan ni. Okey, saya gunakan 170 gram butter, 3 biji telur grade A, tapi saya gunakan ni grade AA ya. Okey, seterusnya 50 gram gula halus, 95 gram tepung Hong Kong. Tepung Hong Kong dan tepung pau dia punya tekstur tu sama, hasilnya pun akan samalah, rasanya pun sama. Okey, 100 gram sekaya. Saya gunakan sekaya jenama Yos. Seterusnya 100 gram susu pekat manis, 100 gram Horlick. Horlick ni kena timbang, dan selepas timbang tutup dengan wrapping plastik lah, sebab kita risau angin akan masuk dan kita punya Horlick ni dia akan jadi keras. Sama juga dengan Milo, saya gunakan 100 gram Milo. Nanti ni browning gula hitam, kita akan gunakan 1 sudu sahaja, 1 sudu makan. Dan seterusnya coklat masakan 250 gram yang saya dah buat dalam saya dah double boilkan tadi, yang dah hancur lah. Okey, sebelum mulakan buat kek belacan ni, kita kena hancurkan dulu kena hancurkan dulu cooking coklat ni, sebab kita nak bagi dia sejuk dulu sebelum kita masukkan dalam kek nanti. Ni saya gunakan jenama Barrels. Dan seterusnya saya gunakan sedikit pewarna hitam nak bagi kita punya kek belacan nanti nampak hitam. Dan kita akan gunakan sedikit esen vanila. Okey, itu sahaja bahan-bahan yang kita akan gunakan untuk kek belacan. Jadi kita mulakan adunan kek belacan kita pada hari ini. Okey, mula-mula kita pukul dulu kita punya butter bersama dengan gula. So kita nak bagi gula tu betul-betul hancur. Okey. Dia butter ni kita kena bagi dia lembut dulu. Kena keluarkan daripada peti ais tu dalam 10 minit lebih awal ataupun setengah jam lebih awal. Tapi jangan terlalu lama, jangan biarkan dia berada di dalam suhu bilik terlalu lama, sebab nanti kita punya butter tu akan cair. Okey, saya dah masukkan butter dan gula. Kita pukul dulu. Okey. Kita bagi kita punya mentega dengan gula tu betul-betul kembang. Baru kita masukkan bahan-bahan yang kering. Okey, selepas ni kita akan masukkan
kita akan masukkan telur terlebih dahulu, maafkan saya. Selepas masukkan telur, baru kita masukkan bahan-bahan kering yang lain seperti Horlick, tepung Milo ni. Selepas kita masukkan bahan kering ni, baru kita masukkan serikaya, susu pekat manis dan kita punya coklat ya. Biasanya kalau kita nak bagi kembang ni, kita akan ambil masa dalam 5 hingga 7 minit macam tu lah. Okay, saya akan buka ni kepada kelajuan yang lebih tinggi. Kita tunggu sehingga kita punya adunan ni betul-betul kembang. Okey, sekarang saya perlahankan saya punya mixer ni dan saya tutup. Okey, saya nak ratakan bahagian-bahagian tepi mangkuk ni yang tak terkena kan. Kita nak bagi kita punya kek ni betul-betul, kita punya gula ni betul-betul dah kena dah hancur, dah sebati bersama-sama dengan butter. Okey, kita tolak ke tengah. Tolak lagi ke tengah. Okey. Dan sekarang ni masih lagi saya rasa gula dia belum hancur. Jadi saya akan tutup balik dan pukul lagi sekali. Okey, kita punya butter dan gula pun dah kembang. Tak perlu lama sangat sebab yang ni tadi adunan kita punya bahan kita gunakan sedikit saja sebab kita menggunakan 1/3 adunan untuk kek belacan. Saya tunjuk dulu macam mana kita punya butter dan gula ni. Tengok, kita punya butter tak jatuh pun. So, maksudnya kita punya adunan tu dah kembang Okey, lepas ni saya akan masukkan telur satu persatu. Kita gunakan 3 telur saja. Sampai tu saya buka dengan kelajuan yang rendah. Okey, saya masukkan telur satu persatu. Okay, bersama saya hari ini Cikgu Nasuha. Dia akan jadi asisten saya pada hari ini. Okey, setelah telur kita ni nanti dah sebati dengan butter dan gula, baru kita masukkan bahan-bahan kering yang lain. Okay, sementara ni nanti saya akan minta tolong Cikgu Nasuha kita untuk sediakan barang-barang bahan-bahan untuk kek lumut pula. Okey, bagi siapa yang tak tahu macam mana kaedah double boil ni, kita kena masukkan air dulu, masak di dalam kuali. Lepas tu kita letak kuali lain dan masukkan coklat masakan ni di atas air di atas kuali yang berisi air yang dah mendidih tu lah. Baru kita akan kacau-kacau sehingga kita punya coklat ni hancur macam ni. Okey, sekarang saya nak tengok macam mana dengan telur kita dalam ni. Okay, saya akan stop dulu. Buka dan saya akan sapu ratakan bahagian tepi mangkuk ni untuk pastikan semuanya sebati. Saya akan kacau semula. Dan sekarang saya akan masukkan bahan-bahan kering sedikit demi sedikit. Saya mulakan dengan memasukkan tepung
tepung pau ataupun boleh gunakan tepung Hong Kong. Macam sekarang ni saya gunakan tepung Hong Kong. Okay, saya masukkan sedikit demi sedikit. Kena pastikan kita punya mixer ni berada dalam kelajuan yang sangat rendah untuk pastikan tepung ni tidak berterbangan. Okey, sekarang saya akan masukkan Horlick. Lepas tu saya akan masukkan Milo. Untuk kek belacan ni, kita akan adun sehingga rata dan kita akan kukus dulu bahagian belacan ni sampai selama 1 jam. Sambil-sambil tu kita akan sediakan bahan untuk kek lumut pula. Okey, biasanya ada orang yang tak tahu, diorang akan ingatkan kek belacan ni kita masukkan belacan ke dalam tu. Sebenarnya tak ya. Ada yang tanya saya, belacan tu apa? Guna belacan ke? Tak. Sebenarnya kek belacan ni dia dipanggil belacan sebab dia berwarna coklat kehitaman macam dan tekstur dia macam belacan macam tu lah. So kita gelar dia kek belacan. Kek belacan ni popular dekat Sarawak ni dari zaman dulu lagi. Dia antara kek legend lah. Sama juga dengan kek lumut. Okey, bahan kering kita saya dah masukkan semua. Sekarang saya akan kacau, saya akan ratakan adunan ni, bahagian-bahagian tepi dinding ni. Tapi saya lajukan dulu sekejap. Kita punya kelajuan mixer. Lepas ni saya akan ratakan bahagian sisi mangkuk tu ke dalam adunan supaya kita punya adunan tu lebih rata lah. Risau kalau kita tak buat macam tu, kita punya adunan tu tak rata sepenuhnya. Okey. Tutup dulu. Saya angkat sikit tengah ni. Okey, kita ratakan bahagian-bahagian tepi dinding mangkuk ni supaya kita punya kek ni rata. Lepas ni kita akan masukkan srikaya, susu pekat manis dan masukkan puding coklat ni. Kita guna kaedah double boil. Saya tinggikan kelajuan mixer ni nak bagi kita punya adunan tu rata dan kembang. Okey, sekarang saya akan masukkan srikaya. Boleh minta sudu. Okey, saya dah masukkan sepenuhnya srikaya. Sekarang saya masukkan susu pekat. Kita pukul lagi. Sehingga sebati. Lepas ni kita akan masukkan esen vanila, warna hitam dan juga kita punya cooking chocolate lah.
masukkan sedikit esen vanila. Okey, saya akan masukkan pewarna hitam nak bagi kek kita ni lebih gelap. Dan sekarang saya akan masukkan kita punya coklat masakan. Okey, untuk coklat gula hitam ni, pouring sugar ni saya akan masukkan 1 sudu. Okey. Kita pukul untuk sebatikan semua bahan-bahan tadi. Okey, bahan-bahan untuk kek belacan kita dah dimasukkan semua. Sambil-sambil tu dah boleh sediakan loyang saya 9 inci. Okey, kita punya lapisan kek belacan dah siap adun. Saya nak bagi anda semua tengok. Kita boleh sapu-sapukan ni kita punya coklat yang melekat pada kita punya mixer, pada kita punya whisk ni. Sedapnya. Okay, kita akan masukkan adunan ni ke dalam loyang 9x9 dan kukus selama 1 jam. Okey, ni merupakan kek belacan tadi yang dah siap diadunkan dan saya dah masukkan ke dalam loyang 9x9. Jangan lupa pada bahagian tapak loyang ni tadi letakkan kertas minyak, oleskan sedikit dengan butter ataupun boleh guna coklat adunan coklat ni tadi dekat bahagian tapak tu. Lepas tu masukkan kertas minyak tu hanya untuk lekatkan dia tadi. Lepas tu masukkan adunan kek belacan ni. Sekarang saya nak hentak-hentakkan loyang ni. Hentak-hentak sikit untuk bagi angin-angin keluar. Lepas tu pada depan saya ni saya dah letakkan pengukus elektrik. Saya menggunakan Trio. Boleh juga guna pengukus atas dapur tak semestinya menggunakan pengukus elektrik ni. Kan? Saya pusing dah tak? Katakan. Pergi stok kita. Okey. Saya buat macam ni 2 kali untuk elakkan kita punya plastik tu kecut. Okey. Saya dah siap balutkan. Jadi air takkan menipis. Air takkan menipis masuk dalam kek ni. Okey. Saya akan masukkan ke dalam kita punya pengukus. Pengukus ni kita dah letak air siap-siap. Saya dah masukkan air tadi. Dah panaskan juga. Pengukus ni tak lama kita panaskan sebab dia memang cepat panas. Kita kena set jam ni kan? Kita set 1 jam. Jangan lupa setiap 1 jam kita tambahkan air lah. Kalau tengok dalam ni, saya dah letakkan air ke tahap maksimum. Okey.
Kita boleh set time 1 jam. Guna dah timer di phone masing-masing. Okay. Hai, Assalamualaikum. Okay, kembali lagi kita ke part 2 punya kek yang kita akan buat, iaitu kek lumut. Okay. Sementara kita tunggu kek belacan kita tadi dikukus, kita akan perkenalkan dulu ataupun bagi tahu apa bahan-bahan untuk membuat kek lumut. Okay. Semua bahan-bahan yang ada ni kami sudah sukat mengikut sukatan yang kami berikan dalam resipi. Jadi antara yang kita akan pakai adalah, yang pertama ni adalah butter, di mana butter yang akan kita gunakan untuk buat kek lumut adalah 170 gram butter. Boleh nampak kan? Lepas tu yang kedua adalah 3 biji telur grade A. Grade A yang telah saya pecahkan. Okey. Okey, yang bahan yang seterusnya yang ketiga adalah 50 gram gula halus, 50 gram. Okey, bahan yang keempat adalah 50 gram tepung biskut Mary yang telah kita kisarkan. Okey, dah kita kena kisarkan halus kan cikgu, betul? Ya, betul. Okey, yang kelima adalah 1 sudu besar tepung pau. Ni tepung pau ataupun tepung Hong Kong. Lepas tu 100 gram serikaya 100 gram. Okey, lepas tu adalah 100 gram holik. Holik ni kita wrappingkan sebab kita tak nak bagi angin masuk ataupun dia semun orang cakap. Okey, ni holik yang kita telah wrapping. Okey. Lepas tu nanti kita akan guna juga setengah botol pandan. Pandan paste. Pandan paste kami guna kopo-kopo. Kopo-kopo ni sedap cikgu ni cakap. Kalau ni kita beli 60 ml, kita akan gunakan 30 ml lah untuk adunan ni. Okey. Boleh juga dapatkan yang botol kecil tu. Botol kecil tu pun kalau tak silap saya 25 ml. Lepas tu kita guna untuk lumut kita mestinya warna hijau, berwarna hijau tu. Boleh guna warna hijau tu ke warna green apple ke, okey. mana yang boleh didapatkan di pasaran. Okey, Cikgu Nurul dia suka guna kopo-kopo juga. Dia guna brand kopo-kopo. Untuk permulaan kita akan pukul kita punya butter bersama dengan gula. Lebih kurang buat kek belacan tadi lah. Bahan dia lebih kurang sama je. Butter dengan gula kita masuk dulu, kita pukul dulu. Kita pukul dulu bagi sekata, bagi kembang gebuk. Butter dia tak boleh terlalu cair, dia tak boleh terlalu keras. Sedang-sedang. Better kita keluarkan terlebih awal lah, dalam 10 minit awal macam tu. Jangan letak dia terlalu lama pada suhu bilik, nanti kita punya butter tu akan cair. Okey, sekarang kita akan pukul. Bagi kita punya adunan ni gebu. Depan ni tadi kita ada kukus kita punya kek belacan. Saya rasa dah 15 minit dah kita mengukus kek belacan ni. Kita akan ambil masa dalam 1 jam untuk kukus lapisan belacan ni. Nanti bila kek lumut kita ni dah siap dan kek belacan ni dah kukus dalam masa 1 jam, kita dah boleh masukkan kek lumut ni di atas kek belacan. Okey, kita punya adunan butter dan gula dah hampir kembang gebuk. Saya akan ratakan bahagian sisi tepi mangkuk. Tutup dulu. Gula dan butter dah pun sebati. Okay, kita tutup dulu.
tengok. Kita check kita punya adunan ni. Okey, dah rata. Lepas ni kita akan masukkan telur satu persatu. Okey. Masukkan. Lepas ni kita akan masukkan srikaya dan tepung-tepung yang lain. Masukkan srikaya, tepung Hong Kong tadi, Horlick, tepung Mary kita. Okay, saya akan masukkan dulu kita punya srikaya. Okey, kita kacau dan bahagian tepi-tepi mangkuk ni. Sekarang kita akan masukkan tepung Mary, kita punya Horlick dan juga tepung Hong Kong. Siapa tak tahu biskut Mary tu macam mana? Ni biskut Mary. Biskut Mary ni saya selalu beli macam ni dan saya akan kisarkan sehingga hancur. Ni yang dah dikisar. Pastikan hancur ya. Kalau tak nak blend sendiri, boleh beli dekat yang dah siap dekat bakery. Sekarang saya masukkan tepung Hong Kong kita. Satu sudu makan sahaja. Okey. Semua bahan-bahan saya dah masukkan. Lepas ni saya akan masukkan perisa pandan dan juga pewarna hijau. Okey, saya stopkan dulu. Untuk saya ratakan bahagian tepi mangkuk. Kita pukul sebatikan dulu untuk pastikan kita punya tepung-tepung yang kita dah masukkan tadi sebati dalam kita punya adunan. Kek kita dah sebati. Saya akan masukkan pewarna hijau dan juga perisa pandan. Okay, saya akan masukkan pewarna hijau. Okay, saya akan masukkan setengah botol Emalco pandan kopo-kopo ni. Agak-agak setengah botol. Kalau kek lumut, kita punya
pandan emalco ni adalah dia punya bahan utama. Kalau satu adunan kek lumut tu, biasanya kita akan gunakan sebotol Berapa gram? 60 ml. Sini dah. Okey. Siapa? Dah lap kah? Okey, kita sebatikan. Okey, kita punya adunan kek lumut ni dah pun siap. Okey, sekarang saya nak sebatikan, nak ratakan pewarna hijau dan juga pandan ni tadi. So, tengok warna dia. Hijau dia sangat cantik. Memang tak akan kecewa lah kalau menggunakan kopo-kopo. Saya bukan duta kopo-kopo ya. Tapi kopo-kopo ni hijau ni sedap lah. Ya. Flavor. Okey, ni kita punya adunan kek lumut yang saya dah asingkan dan masukkan ke dalam bekas ni. Selepas ni, selepas masak kek belacan ni dalam masa 1 jam, kita akan masukkan adunan kek lumut ni ke atas kek belacan yang dah dikukus tadi. Suka saya ingatkan, bagi yang menggunakan pengukus trio ataupun pengukus elektrik seperti saya ni, kena sentiasa check kuantiti, kena sentiasa check ketinggian kita punya air tu risau dia mencecah paras minimum nanti. Tak akan menyebabkan kita punya pengukus mudah rosak lah. Biasanya dalam 1 jam kita boleh kukus, boleh gunakan air tu maksimum mungkin. Dan nanti selepas 1 jam kita akan tambahkan air yang barulah. Okey, kita dah pun keluarkan kita punya kek belacan ni. Kita dah kukus selama 1 jam. Sekarang saya akan buka plastik wrap ni. Hati-hati takut air tu masuk ke dalam. Panas ya, hati-hati. Kek belacan kita belum masak lagi. Kita terus masukkan kek lumut di atas kek belacan tu. Okey, ni kita punya kek lumut. Saya dah masukkan ke dalam loyang. Tapak dia sedikit panas. Kena hati-hatilah. Okey, goyang. Okey, saya memerlukan pertolongan untuk wrapkan. Okey. Okey. Kita buat macam ni untuk elakkan air nanti masuk ke dalam kita punya adunan kek. Okey, dah siap. Terima kasih. Saya akan masukkan ke dalam steamer selama 1 jam. Okey, sekarang saya akan buat adunan lapisan ketiga, iaitu lapisan cheese. Okey, saya akan perkenalkan bahan-bahan yang kita akan gunakan untuk lapisan cheese. Okey, di sini saya gunakan 750 gram cream cheese.
3 biji telur grade A, 150 gram gula, 2 sudu makan tepung pau dan juga pewarna putih dan sedikit esen vanila. Okey, saya akan mula mukul. Kita akan pukul esen vanila bersama dengan cream cheese dan juga gula. Saya masukkan dulu mentega kita. (250 gram ya. Saya gunakan jenama Sun-Gold yang ni. Kemudian saya akan masukkan gula 150 gram. Gula halus dan sedikit esen vanila. Ni esen vanila ni untuk bagi kita punya kek bau wangi. Masukkan. Kita pukul cream cheese kita sehingga dah rata dan dah sebati bersama dengan gula dan juga esen vanila. Adunan cream cheese kita ni dah pun kembang putih. Jadi saya stopkan dulu. Bagi saya ratakan bahagian tepi mangkuk ni. Masukkan cheese yang lekat pada tepi tu. Pastikan gula pun dah hancur ya bersama dengan cream cheese ni. Kita pukul sikit lagi. Tengok kita punya adunan cream cheese dah putih, cantik. Kita pukul lagi sekali. Untuk masa yang singkat. Pasti kita akan masukkan telur satu persatu. Kalau saya tengok sekarang ni adunan kita dah pun kembang dan putih. Kita punya cheese tu dah lembut. Dan saya akan masukkan telur ni satu persatu. Dah hanya tinggal tepung pau dan juga pewarna putih saja lagi yang belum kita masukkan ke dalam adunan ni. So saya boleh slowkan sedikit. Saya tutup lah. Okey, saya akan buka. Dah masukkan tepung. Dan saya terus masukkanlah pewarna putih ni. Nak bagi adunan kita ni putih cantik je. Okey. Tutup dan pukul lagi.
saya ratakan bahagian tepi. So ada tepung-tepung kita yang melekat pada tepi mangkuk. Tolak ke dalam. Kita akan pukul sekejap lagi. Okey, adunan warna putih kita dah siap. Nanti saya akan tunjukkan. Saya keluarkan dulu. Untuk adunan cream cheese nanti kita akan kukus selama 2 jam ataupun sehingga ke semua kek kita masak. Okey, untuk bahagian mengadun dah pun selesai ya. Okey, kita punya lapisan lumut dah masak, sikit masak. Saya dah kukus selama 1 jam. Okey, sekarang saya nak masukkan adunan cheese ni ke atas lapisan lumut. Okey. Okey, kita dah pun masukkan adunan cheese ke dalam loyang. Macam tadi juga kita hentak-hentak bagi angin hilang. Dan sekarang kita akan wrap lagi sekali. Okey, dah siap wrap. Kita akan masuk dan bakar selama 2 jam ataupun sehingga masak. Okey, sekarang kita masukkan loyang ni ke dalam pengukus. Dan kita kukus selama 2 jam. Tapi kena ingat setiap 1 jam nanti kita kena isikan air. Takut air tu dah mencapai paras minimum. Okey, itu dia sahaja daripada saya untuk kek belacan lumut cheese ni. Nanti saya akan tunjukkan macam mana nak tengok sama ada kita punya kek tu dah masak ataupun belum. Kita check dulu. Kita gunakan lidi ni. Dah cucuk. Kita tengok adakah kita punya kek ni masak ataupun belum. Kalau kita nampak dia masih macam ni, maksudnya kek kita ni masih kena kukus lagi lah. Untuk bahagian lumut dengan belacan dah masak. Bahagian cheese je yang kita kena biarkan lagi dalam beberapa minit. Ni lidi saya tadi. Okey, kita akan cucuk semula. Okey, nampak kek kita dah masak. Bila saya cucuk ni,
dah tak ada dah tak ada kek yang melekat pada lidi ni.